Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan persembahan bagi kursus BMMB 1124 Literasi Bahasa. Sebelum kita masuk kepada topik perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Ahli yang pertama iaitu saya sendiri, Muhammad Azrah bin Muhammad Rosli. Ahli kedua pula ialah saudari Nurul Syafiqah binti Harun. Dan ahli yang ketiga bernama saudari Azrin binti Roslan. Baiklah, sebelum itu kita lihat dulu kepada isi kandungan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan kemukakan pengenalan. Kedua, kita akan lihat pula pengenalan bahan digital. Ketiga ialah keistimewaan bahan digital. Keempat, justifikasi. Dan yang kelima, kita akan buat kesimpulan secara keseluruhan. Baiklah, untuk pengenalan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Silakan saudari. Baiklah, sebelum kita melihat bahan pengajaran literasi yang dipilih oleh kumpulan kami untuk diaplikasikan di dalam pengajaran, eloklah jika kita menyelusuri terlebih dahulu pengenalan bagi perbincangan kita pada hari ini. Jadi, apakah itu literasi awal? Literasi awal merupakan segala maklumat yang berkaitan dengan membaca dan menulis yang diketahui oleh murid-murid sebelum mereka mengetahui cara untuk membaca ataupun menulis. Kemahiran ini boleh dipupuk semasa umur mereka di dalam lingkungan 2 hingga 5 tahun. Kita tahu bahawa di dunia kanak-kanak sekarang penuh dengan aktiviti bermain. Jadi, kanak-kanak mempelajari sesuatu yang paling berkesan apabila mereka sedang berseronok ataupun bermain. Jadi, untuk memperkenalkan konsep literasi awal, guru perlulah menyediakan aktiviti yang menyeronokkan kepada murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran supaya mereka lebih tertarik dan mudah untuk mendapat bahan pengajaran yang diberikan oleh guru. Seterusnya, kemahiran literasi awal ini juga merupakan kemahiran yang kritikal kerana ia akan menentukan sebaik-baik mana murid-murid ini mempelajari kemahiran membaca dan menulis sendiri. Kanak-kanak yang mempunyai kemahiran literasi awal yang lebih baik, mereka akan mudah untuk belajar cara untuk membaca dan cara untuk menulis dengan lebih pantas dan lebih baik. Kemahiran membaca dan menulis yang lebih baik akan membantu murid-murid ini untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka di sekolah. Terdapat pelbagai cara yang menarik boleh dilakukan oleh para guru untuk menggalakkan perkembangan kemahiran literasi awal ini di dalam diri murid-murid supaya mereka akan menguasai kemahiran ini dan mampu memperkembangkan pencapaian akademik mereka di dalam kelas. Baiklah, seperti yang terpapar di skrin sekarang, kami bersetuju untuk memilih bahan digital sebagai bahan pengajaran literasi bahasa Melayu. Berdasarkan bahan pengajaran literasi yang telah kami pilih iaitu bahan digital, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang pengenalan bahan digital. Di era teknologi yang serba moden dan canggih ini, banyak maklumat dunia telah dihasilkan dalam bentuk digital. Sumber digital adalah merangkumi pelbagai maklumat, misalnya dari sejarah kes hingga filem DVD, dari pemerhatian satelit ke laman web yang menampilkan seni multimedia dan dari arkib buletin dalam talian sehingga ke katalog muzium. Kemudian, penyebaran teknologi maklumat yang pesat telah menjadikan pemeliharaan warisan digital semakin relevan di seluruh dunia di mana sistem digital ini untuk tujuan pentadbiran semakin diperkenalkan atau dipopularkan di mana-mana sahaja. Selain itu, bahan budaya juga didigitalkan di banyak negara untuk memberikan akses yang lebih baik kepada mereka. Di samping itu, kepantasan evolusi dunia digital mengganggu urutan semua kaedah yang mapan untuk menyimpan maklumat. Implikasinya, generasi platform, program dan peranti saling menggantikan dengan cepat sehingga setelah bertahun-tahun kemudian dan bukannya berpuluh-puluh tahun kemudian, bahan maklumat menjadi tidak tersedia kerana masalah yang berkaitan dengan keserasiannya dengan sistem baru.
Oleh itu, jangka masa untuk pemeliharaan semakin menyusut dan langkah-langkah untuk mengekalkan akses ke bahan digital harus diambil pada tahap awal keberadaannya. Justeru itu, pemerintah dan pembuat dasar harus sedar bahawa pemeliharaan digital adalah masalah yang mendesak dan tidak dapat diselesaikan dalam sekelip mata atau dalam masa tempoh yang singkat. Bahaya kehilangan bahan kritikal yang sumber daya berharga telah digunakan dengan sangat nyata. Jadi dalam hal ini adalah sangat penting bahawa negara mengakui tanggungjawab mereka terhadap warisan digital dan mengambil tindakan untuk mencegah kehilangannya. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital ialah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital yang inovatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan sering disebut sebagai teknologi enhanced learning ataupun e-learning. Dengan meneroka penggunaan teknologi digital, sudah semestinya dapat memberi peluang kepada pendidik untuk mereka bentuk peluang pembelajaran yang lebih menarik dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang mereka ajar, di mana rancangan pengajaran boleh digabungkan secara bersemuka atau sepenuhnya secara dalam talian. Jadi terdapat beberapa takrifan pembelajaran secara digital yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh. Yang pertama, menurut William 1999, pembelajaran digital dapat dirumuskan sebagai a large collection of computers in networks that are tied together so that many users can share their vast resources. Jadi di sini bermaksud pembelajaran digital adalah merangkumi aspek perkakasan atau infrastruktur dalam bentuk satu set komputer yang saling berhubung antara satu sama lain dan mempunyai keupayaan untuk menghantar data sama ada dalam bentuk teks, mesej, grafik, video maupun audio. Kemudian, menurut Kenji Kitao 1998, dengan keupayaan ini, pembelajaran digital boleh ditafsirkan sebagai rangkaian komputer yang saling berkait dengan rangkaian komputer lain di seluruh dunia. Kemajuan lain yang berkaitan pembelajaran digital seperti yang dinyatakan oleh Kenji Kitao 1998 ialah banyak terminal komputer di seluruh dunia disambungkan kepada pembelajaran digital sehingga ramai orang menggunakan pembelajaran digital setiap hari. Oleh itu, dengan menganggap pembelajaran digital sebagai kaedah atau alat komunikasi yang mampu memberi manfaat yang besar untuk kepentingan pendidik dan juga pelajar, guru perlulah memahami ciri atau potensi pembelajaran digital agar dapat memanfaatkannya secara optimum bagi kepentingan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, bahan sumber digital terdiri daripada bahan berasaskan internet, CD-ROM, video dan audio. Sumber pendidikan digital boleh digunakan untuk tujuan pemulihan, rujukan dan juga pengayaan. Sumber digital ini mudah diguna, disesuai, diperbanyak dan diedarkan dengan serta-merta. Oleh itu, guru dan murid perlu mempunyai kemahiran mencari, memilih, memproses dan menggunakan maklumat dan juga bahan digital. Berikut merupakan sumber-sumber pendidikan digital. Sumber yang pertama ialah portal. Portal ialah pusat sehenti ataupun kita panggil sebagai one-stop center yang digunakan untuk mendapatkan atau mengakses maklumat khusus, contohnya berkaitan pendidikan, ekonomi, alam sekitar, perkhidmatan seperti berita, forum dan sebagainya. Tambahan pula, portal ini juga merupakan trend pendidikan terkini yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak. Sumber yang kedua pula ialah laman web. Di dalam laman web, bahan sumber dimuatkan dalam pelayan ataupun server dan kemudian disusun mengikut indeks. Kemudian, bahan ini boleh dimuat turun dengan menggunakan enjin carian maklumat seperti Google, Yahoo dan sebagainya. Sumber yang ketiga adalah pembelajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian ataupun kita panggil sebagai online learning merupakan kaedah pembelajaran yang membolehkan pengguna untuk belajar di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja melalui komputer ataupun telefon pintar. Kemudian, sumber yang keempat ialah persekitaran pembelajaran maya ataupun Virtual Learning Environment VLE. Persekitaran pembelajaran maya atau platform pembelajaran ialah sistem e-pembelajaran berasaskan web yang menyediakan akses kepada bilik darjah, kandungan PDP, pentaksiran,
tugasan, sumber pendidikan dan pautan pendidikan secara maya. Selain itu, VLE juga menyediakan ruang sosial yang digunakan oleh guru dan murid dengan tujuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Selain daripada pembelajaran secara jarak jauh, VLE juga boleh diintegrasikan dengan persekitaran pembelajaran secara fizikal yang selalunya dirujuk sebagai pembelajaran blended. Sumber yang terakhir ialah CD-ROM ataupun VCD ataupun VCD ataupun CD audio. Jadi bahan-bahan ini terdiri daripada perisian kursus, perisian interaktif dan perisian berbentuk maklumat di mana ianya bertujuan untuk membolehkan para pengguna menjalankan pembelajaran kendiri serta mencari maklumat tambahan. Saya ingin menambah sedikit pengenalan yang diberikan oleh Saudari Arin sebentar tadi. Jadi, pengajaran bahan digital ini bukan sahaja daripada pembelajaran yang kita gunakan bahan digital. Malah kita tahu para pelajar ataupun murid-murid pada masa ini sangat terikat dengan teknologi kerana teknologi kita sudah berkembang maju. Jadi, murid-murid pada abad ke-21 ini terdedah bukan sahaja kepada maklumat dalam bentuk bercetak, malah murid-murid pada abad ke-21 ini juga terdedah kepada bahan elektronik dan bahan di dalam talian. Ini juga berlaku ekoran dengan masalah yang sedang dihadapi negara kita dan seluruh dunia, iaitu pandemik COVID-19 yang meminta untuk para pelajar belajar daripada rumah secara atas talian. Jadi, pendedahan seperti ini dapat menambahkan bahan serta maklumat tentang sesuatu perkara. Kerana kita tahu bahawa bahan elektronik ataupun di dalam talian ini mempunyai variasi yang sangat banyak. Hal ini kerana menurut Jonathan dan kawan-kawannya pada tahun 2008, murid-murid ini menggunakan teknologi untuk belajar dengan lebih bermakna. Jadi di sini murid-murid menggunakan teknologi supaya pembelajaran mereka menjadi lebih bermakna dan efektif. Bukan belajar dari elektronik semata-mata, tetapi belajar daripada cara untuk berfikir, cara untuk melakukan apa yang mereka lakukan dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan berfikir tentang sesuatu, proses pemikiran yang sedang dijalankan oleh mereka. Bukan sahaja mereka mempelajari apa yang dipelajari oleh mereka, malah mereka akan mengetahui apa yang difikirkan oleh orang lain tentang sesuatu perkara yang dicari di dalam bahan digital tersebut. Jadi, seterusnya, sebelum kita melihat kepada contoh-contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh para guru dengan menggunakan bahan pengajaran literasi digital ini, eloklah jika kita melihat terlebih dahulu apakah itu kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Hal ini kerana kemahiran membaca dan kemahiran menulis sangat dititik beratkan di dalam diri seseorang pelajar itu. Kemahiran membaca dan kemahiran menulis ini merupakan satu kemahiran yang sangat penting, bukan sahaja di dalam akademik, malah ia sangat penting di dalam kehidupan seharian. Kerana di dalam kehidupan seharian kita, membaca dan menulis itu sangat sinonim. Kanak-kanak yang telah menguasai kemahiran ini lebih awal, mereka akan dapat mendepani dunia akademik dan kejayaan yang lebih baik. Manakala kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam penguasaan kemahiran ini, mereka akan tersekat dan pembelajaran akademik mereka juga akan terbantut. Hal ini kerana pada umumnya kemahiran ini telah dipelajari oleh para murid semasa prasekolah ataupun umur mereka mencecah darjah 1. Banyak aktiviti yang menarik dapat dilakukan oleh guru dalam menggalakkan kemahiran literasi awal ini kepada anak-anak, terutamanya kepada mereka yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis. Guru-guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk dan meningkatkan kemahiran literasi awal ini dalam diri kanak-kanak. Baiklah, terdapat keistimewaan bahan digital dalam pengajaran literasi, iaitu terdapat aktiviti-aktiviti menarik yang dapat dilakukan dari bahan digital. Antara contoh aktiviti pengajaran digital ialah dengan menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Aplikasi yang pertama ialah aplikasi ABC Kids. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi pengajaran kanak-kanak di mana ianya adalah percuma, malah memberikan keseronokan untuk kanak-kanak belajar sambil bermain permainan.
Kemudian, aplikasi ini adalah satu siri permainan yang membantu kanak-kanak mengenali huruf, mengaitkan dengan bunyi fonik dan meletakkan pengetahuan abjad mereka untuk digunakan dalam latihan padanan yang menyeronokkan. Oleh hal yang demikian, terdapat 4 jenis permainan di dalam aplikasi ini yang dikategorikan mengikut kesesuaian tahap kanak-kanak. Permainan yang pertama ialah kanak-kanak dapat belajar bagaimana untuk mengesan dan mengenal pasti abjad iaitu abjad besar. Kanak-kanak dikehendaki mengikut arahan daripada aplikasi yang mengajar mereka untuk menulis abjad besar dengan cara yang betul. Semasa abjad dipaparkan di skrin, suara robot di aplikasi itu akan menyebut cara membunyikan abjad tersebut yang dikenali sebagai fonik. Permainan yang kedua ialah kanak-kanak belajar bagaimana untuk mengesan dan mengenal pasti abjad iaitu abjad kecil. Permainan kedua adalah sama dengan permainan yang pertama, tetapi perbezaan permainan kedua adalah untuk kanak-kanak mengenal pasti dan menguasai abjad kecil pula. Permainan yang ketiga adalah permainan padanan di mana kanak-kanak perlu memadankan antara abjad besar dengan abjad kecilnya. Permainan ini agak mencabar minda kanak-kanak untuk fokus dan berfikir bagi memadankan abjad dengan betul. Oleh itu, sekiranya mereka benar-benar memahami apa yang telah dipelajari dalam permainan pertama dan juga permainan kedua, kanak-kanak sepatutnya sudah mampu untuk memadankan abjad dengan betul di dalam permainan ketiga ini. Permainan yang terakhir iaitu permainan keempat. Permainan keempat ini sesuai dimainkan apabila kanak-kanak telah menguasai permainan pertama, kedua dan ketiga. Permainan keempat ini memberi contoh perkataan dari pelbagai perkara seperti bentuk, warna, nama haiwan dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah kosakata dalam pemikiran kanak-kanak. Fungsi aplikasi ini adalah untuk mengajar kanak-kanak untuk mengenali abjad, untuk mengajar bunyi fonik abjad, untuk memberi latihan pemikiran kepada kanak-kanak dan juga untuk menambah pengetahuan kosakata. Aplikasi yang kedua ialah aplikasi Kids Educational Games Tree. Aplikasi ini adalah suatu sistem yang mempunyai pelbagai permainan yang menyeronokkan kerana ia memberikan kemahiran mengenal nombor, haiwan, belajar melukis, menulis dan juga teka-teki. Jadi aplikasi ini sesuai untuk peringkat umur 8 tahun dan ke bawah serta ia dapat membantu proses pembesaran kanak-kanak untuk belajar benda baharu di sekeliling mereka. Jadi aplikasi ini terbahagi kepada beberapa permainan. Namun, saya akan menerangkan hanya 4 sahaja permainan. Permainan yang pertama ialah kanak-kanak diberi pilihan untuk memadankan perkataan yang dibaca dengan gambar yang diberikan. Dalam permainan ini, kanak-kanak dapat belajar mengeja, membaca dan mengenali nama sesuatu objek yang dipaparkan di skrin. Kemudian, permainan yang kedua ialah kanak-kanak diberikan gambar dan juga perkataan di mana ada kotak kosong yang perlu mereka isi. Oleh itu, mereka perlu memilih huruf yang bersesuaian bagi membentuk perkataan yang menggambarkan gambar yang diberikan. Bagi permainan yang ketiga pula, dalam permainan ini kanak-kanak perlu menyambungkan titik-titik nombor mengikut urutan supaya mereka dapat membentuk sesuatu objek seperti zirafah dan sebagainya. Jadi, permainan ini dapat melatih tangan kanak-kanak untuk menulis ataupun melukis sesuatu huruf sama ada secara digital maupun sebaliknya. Permainan yang keempat pula ialah permainan ini menunjukkan kanak-kanak boleh belajar tentang nama-nama haiwan dan menyebutnya kerana akan ada suara yang mengajar kanak-kanak tentang cara menyebut nama gambar atau objek yang dipilih dengan betul. Oleh itu, ia dapat membantu kanak-kanak menyebut sesuatu perkataan dengan jelas ketika membaca. Jadi, fungsi aplikasi ini adalah untuk membantu perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak, untuk memberi kemahiran berfikir secara kreatif kepada kanak-kanak dan juga untuk meluaskan kefahaman dan mengukuhkan kemahiran dalam mempelajari perkara yang baru. Jadi, kebaikan aplikasi ini pula ialah mudah digunakan, boleh digunakan dengan percuma, mudah dibawa ke mana-mana sahaja dan kemudian dapat mengisi masa lapang kanak-kanak. Saya sambung seterusnya dengan platform WordWall. Saya yakin ramai yang mengetahui apa itu platform WordWall. WordWall ialah strategi pengajaran
yang mewujudkan tempat di dalam kelas di mana pelajar memaparkan idea penting menggunakan perkataan dan gambar. Okey, contoh yang saya dapat lihat sekarang ialah aktiviti latihan menyusun perkataan menjadi ayat, isi tempat kosong dan menyusun 7 hari dalam seminggu di mana murid perlu menyusunlah dari hari Isnin, Selasa, Rabu sampai hari Ahad. Baiklah, aktiviti-aktiviti yang tersedia ini banyak manfaatnya. Contoh yang pertama kita dapat lihat di sini ialah interaktif dan boleh dicetak, di mana word wall boleh digunakan untuk mencipta aktiviti interaktif dan boleh dicetak. Kebanyakan template yang tersedia dalam word wall ini adalah dalam versi interaktif dan boleh dicetak. Apa itu versi interaktif dan apa itu versi boleh dicetak? Okey, saya akan terangkan. Versi interaktif ini boleh dimainkan pada mana-mana peranti yang menyokong penggunaan aplikasi platform word wall inilah, seperti komputer riba, telefon atau papan putih interaktif yang ada di sekolah. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu ataupun dibimbing oleh guru dengan pelajar yang bergila-gila di hadapan kelas. Seterusnya, versi boleh dicetak. Versi boleh dicetak ini membolehkan bahan daripada word wall ini dicetak secara langsung atau dimuat turun sebagai fail PDF. Cetakan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan semasa aktiviti interaktif atau dijadikan bahan untuk aktiviti berasingan. Okey, contoh situasi ini saya ambil. Dalam word wall ini ada aktiviti silang kata, teka silang kata. Maka guru boleh cetak aktiviti tersebut dan edarkan kepada murid-murid sebagai latihan. Okey. Kelebihan yang kedua iaitu tugasan pelajar, di mana aktiviti word wall ini boleh digunakan sebagai tugasan yang lengkap untuk pelajar. Apabila seorang guru menetapkan tugasan, pelajar akan dihalakan kepada satu aktiviti tersebut tanpa gangguan untuk melawat halaman aktiviti utama. Okey, ciri ini boleh digunakan dalam kelas yang mana membolehkan pelajar mempunyai akses daripada peranti mereka lah, seperti telefon khususnya, atau sebagai cara untuk menyediakan kerja rumah. Okey, di mana guru boleh terus memberi link tugasan word wall kepada grup WhatsApp ibu bapa lah. Okey, maka apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa adalah tekan link tersebut dan masuk ke dalam word wall dan minta anak-anak untuk selesaikan tugasan yang telah disediakan oleh guru. Okey, selepas selesai, tugasan boleh dihantar dengan mudah dan guru boleh periksa dengan mudah dan cepat. Okey, setiap keputusan pelajar juga akan direkodkan dan tersedia kepada guru. Okey, itu untuk platform word wall. Kita lihat pula platform yang seterusnya iaitu Google Form. Okey, saya yakin ramai juga yang tahu apa itu Google Form, sebab dah ramai pernah guna Google Form ini. Okey, Google Form ini adalah salah satu aplikasi percuma di bawah Google. Okey, kenapa saya kata Google Form ni bagus untuk guru-guru guna sebagai bahan bantu mengajar? Okey, kita lihat dulu. Yang pertama, aplikasi ini adalah mesra pengguna kerana terdapat pelbagai fungsi untuk memanfaatkannya. Okey, contohnya, guru-guru boleh menggunakan Google Form untuk mereka soalan yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang sudah diajar di dalam kelas ataupun secara online lah, secara atas talian. Okey, guru ini boleh membina soalan berdasarkan topik yang telah diajarkan kepada murid-murid. Untuk apa? Untuk menguji pemahaman mereka terhadap sesuatu topik. Okey, guru juga dapat mengesan bahagian topik yang tidak difahami oleh murid dengan mudah. Maksudnya, jika murid ini lemah katakan bahagian membaca, guru boleh tahu dan cuba untuk membantu murid tersebutlah. Okey. Seterusnya, guru boleh melihat tahap kefahaman murid berdasarkan soalan yang dibuat dan diberikan kepada murid-murid. Okey, di mana Google Form ini akan berikan guru statistik. Melalui statistik itu, guru akan tahu sama ada murid ini mempunyai tahap kefahaman yang tinggi mengenai penulisan. Manakala murid ini pula memiliki tahap penguasaan yang sederhana terhadap penulisan. Maka guru boleh beri penekanan kepada murid yang berada di tahap sederhana ataupun di tahap rendah. Okey.
Seterusnya, bahan atau soalan yang ada dalam bentuk Google Form ini dapat digunakan berulang kali. Maksudnya, dalam satu kelas itu, guru boleh menggunakan Google Form yang pelbagai. Satu kelas lagi boleh guna juga Google Form yang sama dan hasilnya akan jadi lain-lain lah. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pula kepada pembentang yang seterusnya. Silakan. Baiklah, saya akan meneruskan kepada contoh aktiviti kedua, iaitu guru menayangkan video pembelajaran kepada murid-murid. Kita tahu video pembelajaran yang menarik dan berwarna-warni dapat meningkatkan lagi semangat para pelajar untuk belajar tentang sesuatu perkara tersebut. Di dalam tayangan video ini, guru-guru dapat menggunakan banyak platform yang menarik untuk menayangkan video pengajaran kepada para pelajar. Penayangan video-video di dalam pengajaran ini dapat membantu murid-murid memahami dan melihat sesuatu pengajaran itu dengan lebih terang. Sekaligus, visual yang ditayangkan di dalam video juga sangat menarik dan dapat menumpukan perhatian murid-murid. Antara platform yang boleh digunakan adalah YouTube. Di dalam aplikasi YouTube ini terdapat pelbagai dan banyak video-video pengajaran, terutamanya pengajaran yang berkaitan dengan kemahiran seperti kemahiran membaca dan kemahiran menulis itu sendiri. Di dalam platform-platform seperti ini terkandungnya banyak video pengajaran yang menarik, terutamanya di dalam YouTube. Guru hanya perlu mencari dan menulis apa yang ingin diajar oleh para pelajar dan ditayangkan kepada mereka. Antara pengajaran berkaitan kemahiran literasi awal ini adalah cara untuk membaca, suku-suku kata, cara ataupun langkah menulis dengan betul. Tambahan lagi, di dalam platform ini juga terdapat video yang menyerapkan unsur-unsur lain yang menarik dan senang difahami oleh para pelajar. Contohnya, akronim yang digunakan di dalam video dapat memudahkan pelajar untuk mengingati sesuatu pembelajaran tersebut. Bukan itu sahaja, di dalam video juga terdapatnya visual yang menarik dan berwarna-warni. Ini akan merangsang minat pelajar dalam mempelajari sesuatu perkara itu. Tambahan lagi, terdapatnya animasi-animasi yang menarik dan dapat menarik minat pelajar dalam mempelajari sesuatu perkara itu juga. Di dalam YouTube juga terdapat kuis ataupun permainan-permainan yang boleh dilaksanakan oleh para pelajar supaya pengajaran ataupun pembelajaran itu tidak menjadi bosan dan mendatar semata-mata. Dengan ini, murid-murid akan lebih tertarik dalam belajar. Secara tidak langsung, ia dapat membantu para pelajar, terutamanya yang mengalami masalah dalam kemahiran membaca dan kemahiran menulis, untuk mempelajari kemahiran-kemahiran ini. Bukan itu saja, kemahiran ini juga dapat diatasi. Masalah kemahiran ini juga dapat diatasi dengan pantas dan mudah. Saya teruskan dengan justifikasi, di mana saya akan huraikan sedikit ataupun memberikan rumusan berdasarkan apa yang kita dah bincang tadi mengenai bahan-bahan digital yang kita boleh aplikasikan dalam pengajaran literasi bahasa Melayu. Baiklah, di sini bahan digital di dalam internet ini sesuai diaplikasikan dalam pembelajaran pada abad ke-21 ini kerana mudah untuk diuruskan oleh guru dan juga murid. Dari sudut pandangan yang positif pula, penggunaan teknologi ataupun pembelajaran secara digital ini dapat menjadi pemangkin kepada minatnya murid untuk belajar. Okey. Seterusnya, penggunaan platform yang pelbagai dalam internet dapat menjadi wadah untuk membantu murid yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Okey. Dengan menggunakan bahan digital dalam pembelajaran juga, bahan dalam internet ini dapat dijadikan bahan bantu belajar, manakala guru hanya perlu menjadi fasilitator untuk memimpin murid. Okey, kesan positifnya, pembelajaran akan lebih berfokuskan kepada murid-murid, terutamanya murid-murid yang masih dalam proses menguasai aktiviti membaca dan menulis.